Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Samad yang sebelum ini antara individu yang lantang mengkritik UMNO namun mempunyai pandangan yang berbeza sekarang. Semasa ceramah Pakatan Harapan di Shah Alam malam semalam, Khalid dilaporkan media melabelkan UMNO sebagai terbaik antara tiga parti berasaskan Melayu di negara ini. Amanah tidak seperti Bersatu, PAS dan UMNO, tidak mengenakan sebarang sekatan keahlian berdasarkan kaum atau agama. Portal itu memetik Khalid sebagai berkata UMNO dan PH berkongsi pandangan yang sama iaitu untuk mentadbir dan menyelesaikan masalah rakyat. Katanya Parti Melayu ada tiga yang benar-benar berdiri di atas nama Parti Melayu. Antara tiga ini kita lihat yang terbaik adalah UMNO. Kerana paling kurang dia UMNO faham politik itu untuk apa. Mereka telah berjasa sekian lama. Bagaimanapun difahamkan ia merujuk pada PAS dan Bersatu. Khalid sebelum ini mencetuskan kemarahan penyokong UMNO apabila menggesa Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan pengampunan bekas Presiden Parti itu Najib Razak. Susulan kenyataan kali itu, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menggesa semua pihak berhenti membuat komen tidak wajar mengenai usaha parti itu untuk mendapatkan pengampunan buat Najib. UMNO Kelantan juga berkata ia akan mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan rakan sekutunya Amanah jika Khalid tidak menarik balik kenyataan itu dan memohon maaf. Khalid kemudiannya memohon maaf dan berkata apa yang berlaku hanyalah perbezaan pendapat dalam isu itu. Dalam ucapannya, Khalid yang juga bekas Menteri Wilayah Persekutuan turut mengecam Bersatu dan menuduh parti itu sebagai pengkhianat. Katanya semasa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia mengisytiharkan darurat dan menggantung Parlimen ketika wabak COVID-19. Katanya apa manfaat yang datang, tidak boleh ada semak dan imbang, tidak boleh tentukan sama ada yang beliau buat itu terbaik atau tidak, tidak boleh bahas, duduk di rumah demi PKP. Khalid juga menyela PAS dan mendakwa parti Islam itu sudah jauh terpesong. Nombor 7. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mas sekali lagi mengingatkan ahli dan pemimpin agar walak kepada keputusan parti dan tidak melawan arahan. Beliau berkata ahli dan kepimpinan parti itu tidak seharusnya menentang keputusan parti sama ada pihak yang disokong dicalonkan atau sebaliknya dalam pilihan raya negeri bulan depan. Katanya, parti tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan disiplin demi memastikan PM mencapai kejayaan dalam PRN kali ini. Ia muncul sejurus selepas media melaporkan Presiden Gerakan Dominic Lau disahkan menjadi calon PN bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas. Bayan Lepas merupakan satu daripada tiga kerusi DUN yang diletakkan di bawah kawasan Parlimen Balik Pulau. Semua DUN terbabit menyaksikan sekurang-kurangnya 65% daripada pengundi adalah orang Melayu. Semalam beberapa ketua cawangan PAS Bayan Lepas menyatakan kemarahan mereka apabila Lau bakal menjadi calon PN di kawasan itu ketika mereka sebenarnya mahukan Setiausaha Badan Perhubungan Parti terbabit Izuri Ibrahim sebagai wakil. Malah salah seorang anggota jawatan kuasa Jabatan Pilihan Raya PAS Pulau Pinang mengecam Lau sebagai bacot dan penakut kerana mahu bertanding di kawasan majoriti Melayu, sedangkan calon lain dari gerakan dibiarkan berdepan dengan DAP di kawasan China. Ketika majlis pengumuman calon-calon PM Pulau Pinang berlangsung semalam tadi, nama untuk Bayan Lepas tidak diwawalkan, namun nama Lau ada dalam senarai yang diedarkan kepada media. Kira-kira jam 12.30 malam tadi, Izuri dilihat mengemas kini hantaran Facebook dengan membayangkan kepasrahannya selepas disailang 2 kali. Beberapa jam kemudian, dia kemudian berkongsi klip video TikTok mengenai bantahan ketua-ketua cawangan PAS Bayan Lepas. Kemarin nama Lau dikaitkan dengan kerusi DUN Teluk Air Tawar dan Pematang Berangan juga bermajoriti Melayu yang terletak di bawah Parlimen Tasik Geluguk. Bagaimanapun pemimpin pemuda PAS kawasan terbabit memberi amaran kepada Lau agar tidak bermain api dan membatalkan hajatnya untuk bertanding di situ. Awal petang ini Lau mengesahkan dia sudah dimuktamadkan menjadi calon PN di Bayan Lepas. Tuan Ibrahim berkata PAS sudah memuktamadkan senarai calon yang akan mewakili PN dalam PRN tidak lama lagi dan semua pihak terikat kepada peraturan parti. Dia juga menjelaskan PAS membuat keputusan mengenai penggunaan logo PAS atau PN yang akan digunakan nanti. Katanya harus diingatkan, sebagai satu tim kita mesti melihat gabungan sebagai kawan bukan musuh, manakala perbezaan pandangan perlu dirujuk kepada pimpinan tertinggi parti. Marilah kita memperkukuh saf, rapatkan hubungan dengan semua pendukung PN demi mencapai kejayaan dalam PRN kali ini. Nombor 6. Pengerusi Amanah Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad berkata terkejut selepas Barisan Nasional mengumumkan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Tepuh ketika majlis pengumuman calon BN PRN ke-15 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Beliau berkata ia kerana mesyuarat Sekretariat Perpaduan Terengganu sebelum ini telah bersetuju memberikan kerusi itu kepada Amanah. Jelasnya Amanah juga tidak pernah memulangkan kembali kerusi DUN itu sebagaimana desas-desus mengatakan kononnya ia sebagai pertukaran bagi meletakkan bekas ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar dari Parti Keadilan Rakyat untuk bertanding di Parlimen Kuala Terengganu pada pilihan raya kecil Ogos depan. Katanya kita tidak pernah memulangkan kembali kerusi DUN Tepuh kepada BN
kerana ia telah dipersetujui bersama untuk diberikan kepada amanah menerusi mesyuarat antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pada Mei lalu. Saya sendiri pun tidak pernah dengar dan tidak diberitahu mengenai Nurul Izzah akan bertanding di Parlimen Kuala Terengganu kerana isu mengenai petisyen tempoh hari dikemukakan UMNO. Pada kita, mungkin juga kerusi bagi Parlimen itu diwakili calon mereka kerana mereka yang menang ke atas petisyen berkenaan. PRK Parlimen Kuala Terengganu diadakan selepas kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya atas dakwaan wujudnya unsur rasuah pada Pilihan Raya Umum ke-15 November lalu. Pada PRU 15 lalu, Ahmad Amzad yang juga bekas timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Terengganu yang dimenangi pada PRU 14 dengan majoriti 40,907 undi. Dalam pertandingan 4 penjuru itu, Ahmad Amzad memperoleh 63,026 undi. Calon BN Datuk Muhammad Zubir Embo 22,109 undi. Raja Kamaron Bahrain Shah Raja Ahmad daripada Pakatan Harapan mendapat 10,946 undi dan calon pejuang Muhammad Abu Bakar 481 undi. Sementara itu ditanya sama ada Amanah akan mengumumkan calon bagi kerusi Don Tempoh. Raja Bahrain berkata kesemua kerusi yang ditandingi Amanah dalam PRN 6 negeri akan diumumkan Presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu dalam tempoh terdekat. Jelas Raja Bahrain setakat ini tidak boleh dikatakan berlaku pertindihan kerusi di Don berkenaan. Malah beliau secara yakin memberitahu kerusi itu milik PH. Katanya, kalau nak tanya satu persatu, saya boleh katakan dengan tepatnya setahu kita perjanjian terakhir antara kita dan UMNO yang dipersetujui oleh UMNO adalah tempoh diberikan kepada Amanah. Dalam isu pemulangan kursi ini sebenarnya tiada dan tidak berlaku kerana kita tidak dirujuk langsung. Kita tak kata ada pertindahan tapi tunggulah pengumuman Presiden kita sehari dua lagi. Raja Bahrain juga pengurusi Pakatan Harapan Terengganu berkata, walaupun UMNO telah mengisytiharkan calon Don Tempoh dari parti itu, masih boleh berlaku perubahan sebelum hari penamaan calon pada 29 Julai depan. Pada PRU 14 lalu, kerusi Don Tempoh dimenangi calon PAS Hishamuddin Abdul Karim yang memperolehi 10,728 undi, menewaskan pesaingnya dari BN Basir Ismail yang mendapat 8,065 undi. Sementara calon PKR Wan Hafizi hilang deposit dengan mendapat 1,002 undi. Nombor 5. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, PN yakin mampu memperoleh sekurang-kurangnya 33 kerusi di Selangor sekaligus merampas tampuk pentadbiran negeri daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata keyakinan itu bersandar kedudukan gabungan itu yang sedang mencapai kemajuan positif dari segi sokongan terutama dalam kalangan pengundi India dan China. Katanya, daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, 39 adalah kerusi majoriti Melayu yang mewakili 65% daripada keseluruhan pengundi berdaftar. Saya boleh katakan kami yakin dapat memenangi 33 hingga 35 kerusi Don, bukan sahaja kerusi majoriti Melayu, tetapi juga kerusi majoriti Cina. Sokongan di lapangan adalah menggalakkan. Sebelum ini, pengurusi Pakatan Harapan Negeri, Datuk Seri Amiruddin Syahri yakin gabungan itu yang kini bersama Barisan Nasional mampu menang sehingga 40 kerusi Don di Selangor. Beliau berkata selain 33 yang disifatkan sebagai kerusi selamat bagi PH dan BN, 7 lagi membabitkan kerusi marginal yang turut dijangka boleh dimenangi. Muhammad Azmin yang juga Ketua Penerangan PM mengakui sentimen kebimbangan dalam kalangan pengundi Cina adalah berhubung ketidakstabilan politik dan peluang perniagaan di bawah PH dan beliau percaya PN boleh menyediakan penyelesaian tepat untuk menangani situasi itu. Katanya, kami mahu mengekalkan Selangor sebagai kuasa ekonomi yang mempunyai pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang besar. Kami mahu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti berteknologi tinggi ke negeri ini. Berhubung poster boy pula, Muhammad Azmin berkata, PN tidak berminat untuk mengumumkannya sepanjang tempoh berkempen untuk PRN memandangkan ia bukan satu keperluan untuk menarik undi. Sebaliknya, beliau berkata PN mahu mempamerkan usaha yang boleh dilakukannya untuk 6 negeri yang terbabit dengan PRN menerusi pengenalan manifestonya. Katanya terdapat banyak isu di sekeliling kita seperti ekonomi, kejatuhan nilai ringgit, inflasi, kos sara hidup dan lain-lain. Rakyat sedang menderita. Jadi kenapa perlu bercakap tentang isu poster boy? Beliau menegaskan PN sudah merangka manifestonya dalam menangani isu utama seperti ekonomi, pendidikan dan peluang pekerjaan, terutamanya mengenai isu kos sara hidup. Katanya itu sepatutnya didahulukan. Siapa yang akan jadi menteri besar, kita serahkan kepada pihak istana untuk membuat keputusan. Nombor 4. Pemimpin DAP Pulau Pinang, Satis Muniandi yang digugurkan sebagai calon pilihan raya, memberi amaran berkaitan bahaya Maharaja yang menentukan calon di negeri itu. Penyandang Dewan Undangan Negeri Bagan dalam itu juga menyifatkan istilah gelombang hijau hanyalah taktik untuk menakut-nakutkan orang ramai terhadap Perikatan Nasional. Katanya, ia hanya buat Maharaja bertambah kuat. Kamu tak dapat gelombang hijau, kamu dapat Xi Jinping. Pengkritik Xi Jinping dicap sebagai diktator oleh pengkritik selepas membuat pindaan perlembagaan bagi membolehkannya terus menjadi presiden.
Satis tidak menamakan individu itu tetapi menyebut dia sangat berkuasa untuk menentukan calon DAP di Pulau Pinang. Sementara itu, Satis berkata sepanjang menjadi wakil rakyat sejak 2018, dia memperjuangkan pelbagai isu rakyat. Dalam 5 tahun, saya buat kerja lebih banyak daripada orang yang gagal selama 10 tahun. Saya tidak bawa kereta Velfire dan bawa pemimpin ke sana sini. Saya tidak angkat beg pemimpin itu. Dia juga menolak penjelasan bahawa senarai calon baru bertujuan mengetengahkan calon lebih muda. Katanya, dia sendiri hanya berumur 38 tahun. Sedangkan tambahnya ada dalam senarai calon itu berumur sehingga 58 dan 61 tahun. Katanya memang tiada keadilan dalam politik. Saya terima tetapi saya akan terus bersuara. Nombor 3. Kehangatan pilihan raya negeri memberi tempias kepada pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu apabila pelbagai pihak menjadi ahli nuju mengeramalkan beberapa nama besar bakal bertanding di Parlimen berkenaan 12 Ogos ini. Antara nama yang disebut-sebut ialah Pengerusi Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa dan Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Menteri Besar Terengganu. Selain itu, wujud juga ramalan kononnya penyandang kerusi parlimen itu, Datuk Ahmad Amzad Hashim bakal digugurkan daripada bertanding apabila kemenangannya dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya Negeri selepas pihak penpetisyen berjaya membuktikan wujud unsur rasuah ketika kempen pada Pilihan Raya Umum ke-15 November tahun lalu. Bagaimanapun pengarah Pilihan Raya PAS Terengganu, Arifin Deraman menafikan perkara itu, malah menyifatkan ia sekadar khabar angin dan cakap-cakap politik menjelang hari penamaan calon pada 29 Julai ini. Katanya keputusan rasmi bagi calon Perikatan Nasional yang akan bertanding di kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 1 kerusi Parlimen hanya akan diketahui pada majlis pengumuman calon di Dewan Tok Guru di Rusila. Setakat ini saya tiada maklumat dan tidak boleh sahkan siapa-siapa yang dicalonkan pada PRK atau PRM pada Ogos nanti. Kita tunggulah senarai nama calon yang akan diumumkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada majlis pengisytiharan calon nanti. Sebelum ini, nama bekas Ahli Parlimen Pematang Pauh Nurul Izzah Anwar dari Parti Keadilan Rakyat disebut-sebut sebagai calon lawan di kerusi berkenaan. Namun ternyata menyimpang selepas Pakatan Harapan mengumumkan bekas Ahli Parlimen Indira Mahkota Azad Ismail yang akan bertanding di kerusi berkenaan. Ditanya mengenai calon PH yang dipertaruhkan di kerusi itu, Arifin berkata PAS tidak memandang remeh kelebihan pihak lawan. Katanya kerusi Parlimen Kuala Terengganu dimenangi YB Amzad dengan majoriti yang tinggi iaitu lebih 40,000 undi. Jika tiada masalah dan beliau masih lagi dicalonkan di kerusi itu, kita yakin menang dengan undi yang lebih tinggi. Mungkin juga boleh mencecah sehingga 70,000 majoriti. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu di sini membatalkan kemenangan Ahmad Amzad setelah mendapati wujud unsur rasuah ketika tempoh kempen pilihan raya bagi parlimen tersebut. Mahkamah turut memerintahkan responden membayar RM50,000 kepada penpetisyen selain membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan memfailkan permohonan rasmi penggantungan responden sebagai ahli parlimen. Sebelum itu, UMNO Terengganu pada 3 Januari lalu memfailkan petisyen bagi membatalkan keputusan PRU15 Parlimen berkenaan di Mahkamah Tinggi di sini mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pada PRU15 lalu, Ahmad Amzad yang juga bekas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Terengganu yang dimenangi pada PRU14 dengan majoriti 40,907 undi. Beliau mendapat 63,016 undi, mengetepikan 3 lagi pencabarnya iaitu Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad dari Pakatan Harapan yang mendapat 10,946 undi, Datuk Muhammad Zubir Embong dari Barisan Nasional dengan 22,109 undi dan calon Parti Pejuang Tanah Air Muhammad Abu Bakar Muda 481 undi. Nombor 2. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mengesahkan seorang lagi pegawai kanannya ditahan, anggota penguatkuasa bagi membantu siasatan. Muhammad Sanusi berkata pihaknya sentiasa memberi kerjasama sepenuhnya dan meminta agar kaki tangan yang dipanggil hadir memberi keterangan yang diperlukan. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu menjelaskan beliau tidak mengetahui secara terperinci butiran lanjut penahanan tersebut. Katanya, usaha-usaha itu semakin hari semakin rancaklah nampaknya. Sebelum ini, satu mesej tersebar menyatakan seorang pegawai kanan kepada Menteri Besar direman 3 hari di Mahkamah Seksyen Al-Usta setelah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ditanya lanjut sama ada kemungkinan penahanan tersebut mempunyai kaitan dengan tangkapan terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah sebelum ini, Muhammad Sanusi tidak menolak kemungkinan itu. Katanya, ya, saya rasa betul. Saya rasa macam itu. Pasal satu-satunya hasil daripada brainstorm Pakatan Harapan untuk merebahkan PN adalah isu unsur nadi bumi. Sebab itu dia pulun tak apalah, buatlah. Kita tak ada masalah apa. Saya relax sahaja dan suruh semua siapa yang dipanggil bagi keterangan untuk kerjasama. Apa yang mereka mahu kita cerita. Kita tak ada apa-apa nak dibimbangkan. Selama kita benar, tiada apa yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut, jangan gentar. Kita bukan bangsa penunduk. Sebelum ini, media melaporkan SPRM menahan reman seorang CEO MBI
dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat bagi membantu siasatan berhubung rasuah dan salah guna kuasa disyaki dalam sektor pelombongan REE. Beberapa hari kemudian, agensi itu menahan seorang lagi individu yang merupakan pembantu kepada pemilik syarikat yang menjadikan keseluruhan tangkapan kini seramai 4 orang. Nombor 1. Ketua Armada Bersatu Hulu Selangor, Muhammad Zikri Faiz bin Zahar meletakkan semua jawatannya dalam Bersatu dan seterusnya keluar dari parti itu. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dalam Facebook beliau, Zikri mengumumkan adalah dengan ini dimaklumkan, saya Muhammad Zikri Faiz bin Zahar, nombor ahli 00120457 meletakkan semua jawatan dan keluar dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkuat kuasa serta-merta. Zikri adalah orang di belakang kepada pendedahan bagaimana ahli dan pemimpin Bersatu Hulu Selangor membantah calon Dun Batang Khalid yang dikatakan katil Azmi Ali. Beliau mendedahkan menerusi Facebooknya bagaimana bendera PN dan dokumen Bersatu dibakar oleh rakan-rakannya di Hulu Selangor. Beliau mendakwa Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor diketepikan dari menjadi calon dalam PRN kali ini dengan dakwaan beliau seorang pengikut tarikat. PN mengumumkan pencalonan Muhammad Harid Abdul Sani yang dikatakan katil Azmi sebagai calon di Batang Khalid semalam.